Halo, selamat pagi. Halo Casey, apa kabar Ren? Ya. Selamat Hari Raya ya. Selamat Hari Raya. Ya. Ya, ini Pak Raden ada kronik kes. Boleh, silakan. Tapi Pak Ade ringkaskan kesian nanti orang komplain aku melirik pula. Boleh. Ini Pak Ade nak cerita Aha. Ini Pak Ade cakap ikhlas kawan-kawan wanita ini kisah kes kronik yang paling orang kadang-kadang Pak Ade cakap ikhlas. Ini agak aneh binti ganjil, heran bin ajaib. Ini Pak Ade cakap ikhlas. Ini Pak Ade cakap kadang-kadang Casey kita ini Pak Ade cakap ikhlas bukan Pak Ade nak menuduh perempuan, semua perempuan baik. Tapi kadang-kadang ini terjadi ke siapa tahu. Pak Ade nak cut short. Walau Wak Imat, ini Pak Ade nasihat untuk ini buat perempuan ni kes kronik. Aku saya lihat kes lain tak ada asyik lovers ni kes. Tapi ini bukan lovers. Tapi ini kisah kes between lovers. Tapi antara perempuan ke perempuan. Tapi bukan lesbian. Tapi jealousy. Ini Pak Ade cakap ikhlas satu yang jujur. Wak Imah apa sekalipun kawan perempuan, kalau awak baik dengan sahabat baik, janganlah nak share barang-barang macam terlampau ibarat apa tak kasi. Dia mempercayai kawan dia. Kadang-kadang waktu diorang pergi toilet, kadang-kadang waktu diorang lepas pergi jalan diorang, kadang-kadang diorang make up, diorang suka share apa tau, kadang make up, kadang-kadang gincu, kadang-kadang apa-apa yang tahulah kadang-kadang wanita ni, sometimes it takes a woman when diorang dah kawan baik. So they like to share each other, especially when come to facial thing, you see. Benda-benda makeup ni, nenek makeup ke datuk makeup aku tak tahu. Tapi Pak Din cakap ikhlas, apa terjadi ke si? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kadang-kadang ke si kerana apa-apa tahu, kerana sedangkan lidah lagi tergigit kan. Orang cakap suami isteri kadang bergaduh, tapi perkara ni jangan besarkan. Ini kadang-kadang kawan baik pun boleh tergaduh. Puncanya ke si Pak Din cakap ikhlas. Ini satu Casey, silap itu pasal kadang-kadang kita Wak Imah kadang-kadang walaupun bersahabat baik dengan kadang-kadang kita kan terlepas cakap. Kadang we mean joke tapi orang ada pula yang jiwa sensitif. Ini punca dia Pak Dia lepas habis kes kronik ini, Pak Dia cuma nak ilmiah nasihat. Apa tahu Casey, Wak Imah kawan kalau baik itu pasal orang Melayu cakap, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Jadi sebaik mana kita kalau kawan pun jagalah. That's why punca pergaduhan Casey bukan kerana jealousy. Sometimes what you know, the slip of the tongue. Kadang-kadang terlepas cakap yang kita tak sengaja. Wak Imah kawan kita kan bukan robot. Diorang kan lagi apalagi kalau perempuan. Wanita ni lagi kalau diorang dah bergaduh, pada terlepas cakap, aku tak tunjuk barang. Kata aku simpan hati tu. You talk something that hurts me, I can't forgive. I can forgive but I cannot forget, Lagi kronik. Apa nak terjadi? Ini potong cerita lah. Tak nak ringkas orang melirik, orang komplain aku membebel pula. Ini Pak Din cakap ikhlas jujur. Jadi apa tak Casey? Dalam dia dah bergaduh-gaduh ni, Casey dia boleh panjang. Rupanya si wanita ni, katakan si A ni dah bergaduh dengan si B. Jadi wanita B ni Casey, dia diam tau. Rupanya dalam diam tu dia dah geram Casey. Casey tu apa tak? Dia perempuan ni yang A ni suka share gincu Casey. Dia suka pada gincu. Itu pasal Pak Din cakap tadi kan, jangan share-share barang-barang. Ini apa bikin? Dia cakap apa tahu kalau dia pergi toilet, dia cakap apa tahu? Dia cakap dengan perempuan, katakan perempuan ni nama Jane yang lagi satu nama Sarah Okey, si Jane ni cakap yang dah kecilkan hati Sarah ni, cakap you pinjamkan air, orang kata you rincu dekat bilik air tu, nak pakai. Jadi dia pakai Casey, tapi tanpa dia sedar, rupanya ini Pak Din cakap ikhlas. Orang ingat aku make up story. Gincu tu Casey apa tahu? Dia dah cari satu pakar, bikin kalau perempuan ni yang dia pakai untuk nak, dia dah sebut nama perempuan yang dia pakai ni pasal dia tahu perempuan ni punya date of birth. Itu pasal IC kita perempuan-perempuan siapa laki-laki jangan kasih tahu date of birth dan nama kita. Because daripada date of birth nama kita, projek masuk. Jadi apa nak buat? Pasal diorang mungkin terlalu close, jadi IC masing-masing pun diorang biasa tengok agaknya. Jadi apa terjadi? Dia dah bergaduh. Jadi si apa tahu Sarah ni nyimpan hati apa yang Jane dah terlepas cakap dengan dia. Jadi apa tahu Casey? Dia dah naik angin, tahulah itu pasal perempuan kalau dah marah teruk. Apa dia buat? Pak Dia cakap ikhlas, dia ambil gincu tu, dia beli satu gincu baru, yang gincu dia sendiri dia tak pakai. So dia beli the resemblance of the same gincu yang apa tahu, yang si Jane suka ni. Tapi Jane ni tanpa dia sedar, gincu tu apa tahu dia beli, apa tahu dah disihir. Ini dia panggil apa tahu? Sihir melalui dalaman barang-barang. Memang orang boleh sihir kita melalui baju. Kita
Terpaksa jangan ambil projek sebarang-barang. Orang-orang yang kau tak kenal, kasih benda ke present. Sekali .com dalam ada orang kata alam sihir, kau boleh tahu. Bukan kita nowadays DTA, don't trust anybody. But sometimes be careful lah. Not everybody is baik. Tapi nowadays DTA, penyakit DTA mesti nak ada. Don't trust anybody, tak tentu pasal. Apa terjadi? Pak dia cakap ikhlas. Jadi dia ambil isi genco ini dan dia memakai, dia kasih dengan perempuan ni. You nak pakai, you pakai lah Jen. Dia pakai orang kata kira-kira, it's alright. Or you can keep it. Dan sekali, mana tahu kan si Jen yang dah pernah kecilkan hati dia. Dia tak tahu, dia ingat kesian. Jen ni lurus bendul. Dia ingat apa tahu? Kesian si Sarah kawan baik dia. Dia ingat tak ada apa-apa. Dia cakap apa? You selalu je orang kata pinjam-pinjam genco. I tak payahlah. I buy for you, Dia kata, thank you, girl. Orang kata, you're so nice, You are really my blood swan sister. Jadi dia ambil gincu dia beli. Tanpa dia sedar. Ada apa tahu? Ada racun di dalam madu. Itulah dipanggil racun bermadu, Casey. Begitu yang cantik dalam luaran. Tapi dalam ini, Casey tu apa? Bila dia dah mula pakai gincu tu, suami dia .com menyampah dengan dia. Dan begitu sikit tengok pada muka dia dah tak ada flavor. Macam apa tahu, tak ada taste. Dan apa tahu, jadilah apa tahu Casey, kebencian suami kepada dia. Bila dia balik kerja je bergaduh. Bila dia balik kerja kadang-kadang dia lupa nak, mungkin dia belum nak cuci muka kan. Perempuan kadang dia kerja office, dia penat, dia stress ke tengok komputer siang malam ke letih. Jadi dia balik je selalu, punca dia kenapa? Laki dia selalu ambil dia, pick up dia dengan kereta. Jadi every day bila laki dia balik, pick up dia je, perasaan laki dia macam menyampah dengan dia. Kebencian yang macam apa tahu? Senang cakap tahu. Just don't like to see the wife face, you see. Jadi bila balik dia dah mula bertengkar. Contohnya apa? Dia tak pernah bertengkar. Laki dia bila balik je, masuk aja, orang kata selalu sebut tau, darling, hey darling, how are you? Yang balik kadang-kadang hak dia, tahu laki bini kan, .com tak berpeluk sekejap sebelum balik ke apa dalam kereta. Dia cakap apa? Apa tahu? Kali ni laki dia tak buat apa-apa. Laki dia tengok dia, sayang dia, ambil dia. Tapi dah jadi macam apa tahu? English cakap frigid. Frigid. But frigid is a kind of thing that you dah tak ada macam itu. Macam jiwa beku lah, Casey. The love tu dah macam sour grape pula. Jadi apa terjadi? Pak Adin cakap ikhlas. Jadi datang bila gitu je, dia dah mula jadilah apa tahu Casey? Kebencian mata bini laki dia tengok wajah isteri dia tu macam tak begitu awesome lah, menawan bagi dia lah. Dan ada je perkara yang bila dia balik 5 minit 10 minit dia lambat tertunggu, apa tak mungkin overtime sikit, dia masuk kereta je, laki dia cakap apa tahu, orang kata kira kan, what you think on your driver or what any of the marks, perkataan suami dia semua is hurting, alamak sedihnya aku. Orang kata a loving husband turn up to become a sarcastic, bombastic word that orang kata memberi kata-kata. Dan lepas tu bila dia balik aja, laki dia dah mula bergaduh dengan dia, dah macam dah tak suka dengan dia. Sekali dia cakap dengan Pak Radin, Pak Radin, saya cakap ikhlas Pak Radin, saya memang tak ada pernah hurt saya tak pernah mengecil hati suami saya. Saya sayang dia. Sebab tahu saya tahu tak suami surga tau. Kalau kita menderaka tak baik. Jadi saya cakap saya walaupun perempuan moden tak pakai tudung, tapi saya ada asas Pak Radin. Pak Radin cakap memang ada asas ni, bukan kau nak pakai tudung tak pakai tudung, yang paling penting hati kau bukan tudung. Orang kata Tuhan tak pandang, orang kata kirakan siapa, your heart. Jadi dia cakap walaupun saya tak pakai tudung tapi saya ada asas, saya respect suami. Pak Radin cakap tak apalah, baguslah, you got nothing to tudung. Kalau kau pakai tudung pun, kalau kau nak kurang ajar juga. Got nothing to do, tudung ke pasal tak pakai. Yang paling penting the heart, you see. Jadi Pak Radin cakap ikhlas. Jadi apa nak buat? Dia bergaduh, dia bertekak. Jadi dia jumpa Pak Radin pasal dia pernah dengar Pak Radin asyik case living couple ada kronik punya apa ini, aku ni asyik doktor living couple punya pakar pula. Jadi dia cakap dia jumpa tali kawan dia baik yang pernah Pak Radin ubat lah. Satu mak janda kesepian dulu, kes tak ada jodoh kan, berat badan jodoh. Jadi Pak Radin dah dibikin sikit, alhamdulillah, dia taklah kelaris jodoh, wajah dia ada pula, dia dah kahwin. Jadi dia cakap lah, Suman cakap kau jumpa Pak Radin lah, dia pakar pasal this living problem lah. Jadi dia cakap dengan Pak Radin, dia telefon, jadi dia cerita lah, cut short the story. Dia cerita dia Pak Radin bila dia datang, dia apa tahu, dia kasih alasan dengan suami dia. Orang kata kirakan
apa tahu Pak Din, you meet me, orang kata kirakan sebelum suami saya balik, Pak Din jumpa kat bawah office saya waktu lunch time. Jadi Pak Din pergi office lunch time. Bila Pak Din tengok rincu dia, Pak Din cakap, Pak Din ada something, rincu dia rupanya adalah racun dalam madu. Dan Pak Din cakap dengan dia, kau ini rincu, bila aku tengok kau pakai, muka kau satu macam membenci lah. Aku tengok muka kau pun aku nak marah lah. Apa yang ada kat rincu kau? Orang kata something yang kau pakai ni tak ada chemistry tau. Kali dia cakap, apa? Pak Din, ini rincu kawan baik saya yang beri kat ni. Saya Pak Din cakap, okey. Sekarang Pak Din dah tahu ni problem. Benda rincu yang kau pakai ni dah jadi a poison to your looks, you know. Dah telah jadi keracunan kepada mata laki kau tak berkenan dengan kau. Jadi apa nak buat? Pak Din cakap, buka rincu ni. Bila Pak Din test rincu dia, kita pakar, alhamdulillah kita ada macam DNA punya specialist. Ini bukan dnaspecialist.com.scientific, aku dna.specialist dalam alam ghaib punya black magic mandrem. Jadi Pak Din tengok, cakap you don't use. Pasal ini rincu, orang kata adalah rincu, ada dimasukkan apa tahu, sihir pembenci ni. Dan muka kau jadi, orang katakan muka kau macam apa ni, macam Angelina Jolie, dah jadi macam orang kata kirakan.com.goli pula. Orang kata kirakan. Jadi Pak Din cakap dengan dia, you ambil ni, Pak Din sampai hati, Pak Din ni kawan baik saya. Dia Pak Din cakap, kau ada nyanyi dia tak? Kau ada maki among dia, ada slip otak? Ada Pak Din. Saya cakap, orang kata kirakan. Orang kata, saya cuma tegur dia apa? Badan dia gedabak, dia gemuk. Dia cuma cakap, badan kau gedabak. Orang kata kirakan, macam mana nanti? Kalau laki kau tengok kau nanti tak seksi. Hanya perkataan gedabak, mungkin dia kecil hati. Astaghfirullah. Itu pasal Pak Din cakap. Kau janganlah sebut orang kawan baik kau, dia gedabak ke, dia apa ke. Akhirnya kan orang tak suka kau. Tak ke, saya tak tahu dia mendendam. Itu pasal Pak Din cakap, orang kata, think before you talk, think before you joke. Jadi kadang-kadang orang kecil hati. Itu pasal kalau kau tahu orang tu buat iman, dia cantik, dia buruk ke, dia apa pun, jangan kau komen. Tak ada, saya cuma cakap. Tapi saya silap Pak Din, saya cakap gini, badan you dah macam agak gempal gini, takut nanti suami you nanti fall for slim girl pula. Itu perkataan saya ada terlepas. Saya bergurau, saya cuma nak beri dia semangat agar dia slim, supaya dia pergi exercise. But I do not know lah. Aku paling cakap, perkataan begitu menjatuhkan maruah dia tak secara sengaja. Seperti kau pasal kau sebut apa tahu, pasal laki dia nanti pergi cari .com.perempuan pasal dia .com.gedempo.gedabak. Jadi itu pasal Pak Din cakap, mind your word. Ambil ni, gincu ni jangan pakai lagi. Tapi kau jangan bermusuh dengan dia. Act normal berbaik Walaupun kita dah tahu dia punya mistake. Tapi tak apa Pak Din, saya janji saya takkan bilang. Saya ambil ni gincu balik dan kau jangan pakai. Dan lepas tu Pak Din cakap ikhlas. Pak Din ambil gincu tu, terus Pak Din ambil. Bila Pak Din tengok scan balik rumah, betul ke sih? Ada benda apa tahu? Benda dalam gincu tu ada benda macam something that rincu kan merah ke sih? Tapi bila Pak Din tiup, Pak Din nak tengok rupanya ada kadam sihir. Rincu tu jadi macam apa tahu? Macam merah-merah gelap gitu. Jadi bila perempuan ni pakai, dia ingat dia cantik tapi muka dia tend to be macam tak berapa menarik lah. Ini dipanggil apa tahu? Orang yang pandai menyihir melalui gincu ke sih. Dan apabila orang pakai, muka dia .com.broken pot ni muka pula. Dah tak jadi princess, dah jadi broken pot ni muka pula. Macam muka pecah rumah. Jadi Pak Din, dia tak pakai. Dia Pak Din cakap, from now you don't pakai. Betul, lepas tu Pak Din feedback. Lepas saya tak pakai gincu tu lagi Pak Din, dan suami saya bila balik jumpa saya, hak saya senyum Pak Din. Jadi nasib baik, pintu tu dah hipnotikkan tau, dah pukaukan di laki